Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi yamin bil khair. Terima kasih pada pimpinan majlis yang berusaha dan berketua, Akhirina Al-Fadhil Ustaz Khairul Anwar, para asatizatul kiram, guru-guru, khususnya anak-anak pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi. Ada lagi tak Ustaz generasi yang dulu yang ada bermufrad dan semua dah habis? Oh, ya. Dah jadi abang-abang lah, ya. Dulu saya selalu datang ke sekolah ni, ya. Pengajian kitab ada bermufrad dan beberapa siri kuliah-kuliah pengajian. Ini dah, ya, selepas Covid inilah kali pertama datang semula. Jadi mudah-mudahan, ya, pertemuan kita pada malam ini ada barakahnya, ada kebaikannya buat kita semua. Baik, kita berada dalam bulan Rajab dan di antara peristiwa penting yang berlaku kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dalam bulan Rajab ialah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita ambil maklum bahawa peristiwa Isra dan Mi'raj ini satu peristiwa besar, mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan ini salah satu daripada mukjizat Nabi Muhammad yang setiap orang mukallaf wajib tahu. Ya, setiap orang yang mukallaf wajib tahu tentang mukjizat Isra dan Mi'raj, kerana ia mukjizat Nabi kita yang disebut di dalam Al-Quran. Maka secara fardu ain setiap orang daripada kita wajib beriman, meyakini dan percaya bahawa ia suatu kejadian yang telah berlaku kepada Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berbicara berkenaan dengan Isra dalam satu ayat, yaitu ayat pertama di dalam surah yang dinamakan juga dengan surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang kami berkatkan di sekelilingnya. Baik, peristiwa besar ini berlaku kepada junjungan Nabi kita dan ia merupakan satu anugerah besar Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan disyariatkan ibadah solat 5 waktu. Bukanlah maksudnya sebelum berlaku Isra Mi'raj Nabi kita tidak solat, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun maklum tentang solat. Nabi kita juga telah pun melaksanakan solat. Cuma yang wajib bagi Nabi Muhammad dan seluruh umatnya pada ketika itu sebelum Isra dan Mi'raj hanya 2 rakaat awal malam, 2 rakaat awal pagi. Itu hanya 2 rakaat sembahyang di awal malam dan juga di awal siang. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasabbih bil ashyi wal ibkar. Itulah kata para ulama mufassirin, ulama tafsir, bahawa ayat tersebut adalah berkenaan dengan perintah wajib menunaikan 2 rakaat salat pada awal malam dan juga pada awal siang. Baik, maka dengan sebab itulah dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika mana Nabi kita berhenti di Taibah
Jibril kata Muhammad berhenti solat 2 rakaat. Kemudian berhenti lagi di Madian. Muhammad berhenti solat Madian, tempat Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu. Kemudian berhenti lagi di Baitul Laham, yaitu tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Muhammad berhenti solat. Maka di situ menunjukkan kepada kita bahawa Nabi kita telah pun melaksanakan solat sebelumnya. Nabi kita dah ada ilmu dah tentang sembahyang. Tak disebut pada malam tersebut Jibril ajar Nabi SAW melaksanakan solat bagaimana kerana telah pun makruf, diketahui oleh baginda bagaimana cara melaksanakan solat. Ia dikuatkan lagi dengan sebuah hadis yang diriwayatkan, awwalu ma 'allamani Jibril ba'da an yuha ilayya husnal wudu was salat. Perkara pertama yang malaikat Jibril ajar kepada saya selepas saya mendapat wahyu, kata Rasulullah, ialah berwuduk dengan baik dan melaksanakan salat. Ya. Maka itu jelas menunjukkan bahawa awal-awal wahyu Allah kepada baginda Nabi telah pun diajar kepada Rasulullah SAW cara melaksanakan solat. Cuma pada malam Isra' dan Mi'raj, ia merupakan penyempurnaan kepada syariat solat. Daripada 2 waktu sembahyang menjadi 5 waktu sehari semalam. Ya, daripada hanya 4 rakaat, 2 rakaat di waktu siang, 2 rakaat di waktu malam, menjadi berapa rakaat? Berapa rakaat? 17 rakaat. Ya, jadi 17 rakaat. Daripada 4 rakaat jadi 17 rakaat. Baik. Sebelum Nabi kita SAW dibawa untuk menerima kesempurnaan syariat salat ini, berlaku pembedahan dada Rasulullah SAW. Ya, Jibril alaihissalam dan Mikail alaihissalam dan begitulah juga beberapa malaikat telah membawa jasad Rasulullah SAW berdekatan dengan multazam, ya, berdekatan dengan perigi Zamzam, lalu dibedah dada Rasulullah SAW. Jibril makhluk daripada apa? Cahaya. Ya. Maka daripada itulah teknologi perubatan zaman kita ini, Masya Allah, macam-macam teknologi perubatan berasaskan cahaya, CT scan, X-ray, laser dengan pembedahannya. Sebenarnya semuanya ambil daripada peristiwa pembedahan dada Rasulullah SAW. Ya, daripada peristiwa pembedahan dada Nabi itulah, ya, adanya kita katakan ilmu bius. Macam mana supaya bedah tadi tak sakit? Macam mana supaya bedah itu tak banyak darah? Ya, maka semua itu orang kaji, yang akhirnya Masya Allah dapatlah kita katakan, ya, ilmu biusnya, pembedahannya, X-ray-nya, ya, lasernya dan sebagainya. Ya, maka sebenarnya ilmu-ilmu itu Allah dah bagi kepada kita yang dikatakan al-ulum al-awail. Ulum awail bermaksud, kata Imam Sayyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, ulum awail bermaksud cetusan-cetusan ilmu yang ada daripada wahyu Allah, yang apabila manusia kaji, akhirnya manusia akan temui berbagai-bagai ilmu, ya, baik dengan kita katakan, ya, dalam kehidupan kita ni, ayat ilmu perubatannya semuanya merupakan daripada ulum al-awail. Baik, baginda SAW dibersihkan hatinya, ya, maka ini simbolik kepada kita sebelum kita sembahyang kita dituntut dulu bersuci. Maka dengan sebab itulah kena suci tubuh badan kita daripada hadas dan khabas. Ya, hadas, kotoran-kotoran maknawi yang kita tak nampak, hadas kecil, hadas besar, itu dia panggil hadas. Ya, yang ada tegahan-tegahan syarak apabila kita dalam keadaan berhadas. Tetapi hadas ni benda tak nampak. Ya, benda tak nampak. Cuma hadas ini disebut dalam hadis apabila kita berwuduk, contohnya
maka gugurlah dosa-dosa daripada wajah kita, daripada tangan kita, daripada kaki kita, daripada telinga kita. Ya, bermaksud kita dituntut menyucikan diri kita daripada sebarang dosa sebelum kita menghadap Allah. Ya, sebelum kita menghadap Allah. Dan begitulah juga dituntut dengan penyucian jiwa. Ya. Ini semua benda tak nampak. Ya, penyucian hati. Sebab hati ini kalau tidak bersih, maka pada ketika itu amal ibadah kita juga akan jadi cacat. Ya. Baca Quran dah baik, jadi imam bacaannya sangat indah, tetapi dalam hatinya ada riya. Ya, dalam hatinya tidak ada ikhlas, maka pada ketika itu rosak amal. Ya, rosak amal. Suara baik, bacaan bertajwid, ya, pintar dan hebat jadi imam, tetapi dalam hatinya ada riya, ada kagum dengan diri sendiri, ada rasa orang lain tak hebat, dia seorang aja hebat, maka pada ketika itu rosak amal ibadah. Maka sebab itu perlu kepada penyucian jiwa. Ya. Ilmu apa kita nak belajar ni untuk sucikan hati ni? Ilmu apa? Ya, ilmu tasawuf. Ya. Ada ulama kata ilmu tasawuf, ada ulama kata ilmu syariat batin. Syariat zahir kita belajar fiqh untuk kita tunaikan solat. Syariat batin untuk kita mengesahkan ibadah-ibadah kita sama ada diterima atau ditolak oleh Allah. Ya, untuk buang sifatnya riya, sum'ah, ya, syirik, semua tu benda-benda yang ada di dalam hati. Maka dibersihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dibawa menghadap Allah menerima ibadah sembahyang. Didatangkan bekas daripada emas, kemudian dituang sesuatu ke dalam dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau bekas daripada emas bermaksud suatu yang mahal. Ya, suatu yang mahal. Takkanlah benda yang mahal, bekas yang mahal isi kat dalamnya murah. Bekas punya cantik daripada emas, ada apa tu? Belacan. La ilaha illallah. Mana mungkin macam tu? Ya. Mestilah isi kat dalam tu lebih berharga. Ya, lebih berharga. Maka dituangkan ke dalam dada Nabi kita ilmu, iman, hikmah, ya, di dalam dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud, masya-Allah, ya, benda ni perlu dihargai, dinilai. Ya, ilmu itu perlulah kita rasa mahal. Kalau kita rasa ilmu itu murah, kita tak akan dapat, ya, kelazatan dalam ilmu tersebut. Ya, dan kita perlulah berkehendak kepadanya. Kalau kita tak tunjuk kita berkehendak kepada ilmu, orang pun tak nak ajar kita. Ya, kita tengok macam mana seorang sahabat, ya, kalau kita baca dalam Sahih Bukhari, hadis musii'us salah, hadis orang yang buruk sembahyangnya. Ya, dia masuk sembahyang, nak bertemu dengan Nabi kita, selesai dia salat, dia datang pada Rasulullah. Nabi kita kata apa? Kembali salat, engkau belum salat. Dia pergi salat lagi, kemudian dia datang semula. Nabi kata kembali salat, engkau belum salat. Dia pergi salat lagi, dia datang pada Nabi kita. Nabi kata kembali salat, engkau belum salat. Pada ketika itu barulah dia berkata, ya Rasulullah, saya dah tak boleh buat yang lebih baik daripada ini. Ajarlah saya. Ya, ajarlah saya. Kalau dia minta Nabi ajar, awal-awal lagi Nabi ajar, tapi sebab dia rasa pandai, sebab itu dia tak diajar. Berapa ramai hari ini yang datang ke surau, yang datang ke masjid, yang tunaikan solat, tapi sebab rasa pandai, maka dia tak diajar. Saat ada kuliah-kuliah pengajian, wah di bab mayang biasa aja ni, ya, dia rasa dia pandai dah. Sudahnya sembahyangnya tak betul-betul, yang ibadahnya tidak sempurna, masya-Allah. Ya, semut, bangkai semut dimaafkan pada air, tapi tak dimaafkan pada pakaian. Sebab itulah orang-orang tua kita dihati-hati bila berjalan, ya, nak pijak, bila nak, ya, takbiratul ihram, tengok dulu tapak kaki.
bimbang kalau ada bangkai binatang-binatang kecil, serangga-serangga ni, maka ia menyebabkan solat tidak sah. Ya, berapa ramai yang ambil peduli, ya, ke katu penuh dia pijak buat tak tahu aja. Ya, kemudian terus solat. Sebenarnya tidak sah solat apabila ada bangkai-bangkai binatang tersebut, ya, pada tubuh badan kita ataupun pada, ya, pakaian kita. Tidak sah. Ya, yang dimaafkan pada air pun kalau dia jatuh sendiri. Ya, semut bunuh diri, kamikaze terjun dalam air, ya, dia bunuh diri, maka itu dimaafkan. Ya, dibuang aja bangkainya, maka air tadi tak najis. Tetapi kalaulah kita yang masukkan dalam air, hukum dia najis juga. Ya, pada gula kita tengok banyak semut, tapi rasa sayang pada gula tu, maka kita pun cedok gula sekali dengan semut, masukkan dalam air panas, maka matilah semut-semut tadi terkorban dalam air panas. Dikacau bancuk kopi, Masya Allah, tak apalah, nanti tapis kata dia. Ya, nanti tapis. Memang dia tapis buang bangkai semut tu, tapi air tu sudah jadi air mutanajis, air bernajis yang hukum dia haram minum. Ni berapa ramai yang belajar sampai macam tu, ambil tahu sampai macam tu. Ni fardu ain, ni fardu ain, ni fardu ain. Ya, maka sebab itulah perlu, ya, bab ini diletakkan lebih awal daripada bab-bab yang lain, iaitu bab taharah. Ya, baik dengan penyucian jiwa, baik dengan penyucian, ya, tadi kita sebut hadas dan khabas. Hadas, kotoran-kotoran maknawi, ya, dosa dan sebagainya. Manakala khabas ialah kotoran-kotoran zahir, iaitu benda-benda yang boleh nampak. Apa beza hadas dan khabas? Kalau ada pada pakaian, ya, kita katakan khabas, maka pada ketika itu solat wajib diulang. Ya, solat wajib diulang. Begitu juga kalau seseorang nyata bahawa dia berhadas, ketika solat dia wajib mengulangi semula solat. Ya, cuma dalam masalah solat berjamaah saja. Kalau tuan imam tiba-tiba bagi tahu, tuan-tuan mohon maaf, saya lupa mandi wajib, la ilaha illallah, tuan imam pun ya, imam kata dia lupa mandi wajib contohnya, maka pada ketika itu macam mana solat jemaah di belakang imam? Hukumnya sah. Disebabkan apa? Disebabkan hadas, benda tak nampak. Ya, hadas benda tak nampak. Maka kita tengok zahir seseorang tu macam ada wudu aja, kita tak tahu dia dah 8 kali kentut. Kita tak tahu. Ya, nampak macam ada wudu aja. Maka dengan sebab itu hadas benda yang tak nampak, maka kalau jadi pada tuan imam dimaafkan. Ya, jemaah di belakangnya sah. Tetapi kalaulah ada khabas pada tubuh imam, ada khabas, ya, Sami'allahu liman hamidah, tengok-tengok pada kopiah tuan imam ada bangkai cicak, ya, melekat di kopiah, ya, maka pada ketika itu orang yang di belakang imam wajib segera bergerak ke hadapan, tanggalkan kopiah tuan imam. Ya, dia langkah-langkah ke depan, subhanallah, pegang kopiah imam, cabut buang. Kalau tak dicabut maka sembahyang di belakang semua batal. Disebabkan, ya, khabas, kotoran, benda najis yang nampak, maka tak dimaafkan. Ya, tidak dimaafkan. Ikut juga imam, biarlah bangkai cicak pun bangkai lah. Ya, contohnya habis solat baru pergi bagi tahu, imam, kopiah imam tu ada bangkai cicak lah. Maka pada ketika itu wajib semua sekali jemaah ulang semula solat. Disebabkan itu najis, dan najis adalah benda zahir yang boleh nampak, maka tak dimaafkan. Ya, tidak dimaafkan. Maka dengan sebab itu orang di belakang dia berkewajipan segera bergerak ke hadapan untuk menanggalkan najis tersebut. Ya, kalaulah dengan imam, ya, berada pada tempat pakaian yang boleh ditanggalkan, maka hendaklah ditanggalkan. Ya, subhanallah, cabut kopiah. Tuan imam kena faham, kalau ada jemaah buat macam tu, jangan dia pula lawan tarik kopiah pula. Ya, dia kena faham itu, ya, jemaah nak selamatkan solat dia dan solat orang ramai.
mungkin pada kopiah dia ada najis, ya. Jangan pula bila orang pegang kepala nak buang kopiah aja dia tulis belakang semayang ni. Ya. Batal juga semayang tuan imam sebab dia bercakap. Ya, jadi imam kena faham, ya. Dan sekiranya berada di tempat yang tak boleh nak dicabut, contohnya ada pada baju dia, kita nak buang macam mana baju dia? Ya, mana boleh? Ya, tak dapat nak ditanggalkan. Maka najis yang tak dapat nak ditanggalkan, pada ketika itu wajib segera ada orang yang gantikan imam. Macam mana nak gantikan imam? Langsung bergerak ke hadapan. Ya, bergerak bila kita dah hampir berada, ya, dengan imam. Pada ketika itu kita ucap subhanallah. Tuan imam kalau tengah doa asyik sembahyang, tiba-tiba ada member parking sebelah, dia kena faham itu tandanya imam dipecat serta merta. Ya, berlaku rampasan kuasa, hijack, ya, dalam solat. Ya, tu imam kena faham. Tengah duk solat elok-elok, tiba-tiba member parking sebelah, subhanallah. Maka kena faham. Dia kena keluar, cari tengok apa kat baju aku ni. Ya, apakah baju aku koyak sehingga terdedah aurat, sehingga aku wujudkan jawatan, ya, ataupun pada tubuhnya ada najis, ya, yang menyebabkan dia tidak boleh lagi terus memimpin solat, kerana kalau diteruskan akan menyebabkan solat para jamaah semuanya sekali batal. Ya, sebab itulah yang ada kat belakang imam ni kena orang yang tahu hukum. Ya, kena orang yang tahu hukum. Ya, sebab itulah di masjid-masjid, contohnya masjid negeri, sampai 5 sajadah reserve. Ya, untuk orang yang tahu hukum. Masjid negara 8 sajadah, ya, mesti dikosongkan. Masjid negeri 5, masjid daerah 3 sajadah, ya, di belakang imam yang diletakkan khusus untuk orang yang layak menggantikan imam. Ya, masjid qaryah, masjid kampung, ya, 1 sajadah belakang imam paling kurang. Ini kita dah letak dah reserve. Dia datang nak solat tarawih, masjid penuh, tak ada tempat kosong, ada 3 reserve kat depan. Dia pun langkah pergi buang reserve, dia duduk situ. Ya, keluar Bilal nak qomat, Bilal kata, bang tepi sikit saya nak qomat. Kata dia minta maaf, lambat belakang. La ilaha illallah, dengan Bilal kena halau ke belakang. Ya, dia kata tak ada hak eksklusif dalam masjid, siapa dulu dia dapat. Ya, kena tahu tempat itu direservekan untuk orang yang layak. Ya, macam mana nak ganti tuan imam kalau imam batal waktu sujud? Ya, imam batal waktu sujud, macam mana nak ganti? Imam kalau batal waktu sujud kena bagi tahu, astagfirullah, mohon maaf saya dah batal. Jangan imam bangun pelan-pelan keluar daripada masjid. Ya, jemaah tunggu punya lama. Ya, tak bangun-bangun. Sudahnya ada seorang bangun, dia kata imam dah tak ada. Jemaah pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ingatkan imam meninggal. Ya, sebab sujud lama tak bangun. Rupanya tak ada tu sebab imam dah lari dah, tak ada ke depan. Ya, jadi tuan imam dia kena bagi tahu, ya, dia dah batal dah, maka dia boleh bercakap. Sebab dia dah batal. Yang tak boleh bercakap ni orang yang dalam solat. Orang yang bukan lagi ahli solat boleh bercakap. Sebab itu ketika mana Nabi kita sembahyang sunat selepas asar, kumpulan muslimat yang ada dalam rumah Sayyidah Ummi Salamah hairan, sembahyang apa selepas asar? Bukan tak boleh solat ke lepas asar? Bukan Nabi kita ke yang tak bagi solat? Ni solat apa pula ni lepas asar? Maka Ummu Salamah pun panggil budak suruhan dia, Jariyah, awak pergi misi pada Rasulullah, tanya Rasulullah ni sembahyang apa? Takut Nabi kita lupa. Mungkin baginda lupa sebab tu solat lepas asar ni. Ya, maka Jariyah pun pergilah. Ya Rasulullah, qulta ma qulta fama salat ba'da al-asr. Ya Rasulullah, kamu dah berkata begitu dan begini. Ya, maksudnya tak boleh solat. Ni apa pula solat selepas asar ni? Nabi kita pun angkat tangan, jangan diganggu. Maksudnya Nabi kita ingat, bukan Nabi kita lupa. Nabi kita ingat. Ya,
Maka Ummu Salamah kata pada Jariyah, tunggu, nanti adalah penjelasan daripada Rasulullah. Jadi Jariyah tadi sebab dia tak solat, maka dia boleh bercakap dengan Nabi kita. Ya, sebab dia tak solat. Selesai sembahyang aja Nabi kita langsung mengatakan, aku disibukkan oleh sekumpulan orang yang datang sehingga aku tak sempat melakukan solat qabliyah asar. Maka aku melakukannya selepas solat asar. Ya, jadi itu menunjukkan bahawa masih boleh melakukan solat sunat qabliyah. Ya, baik. Maka orang yang tak solat boleh bercakap dengan orang yang sedang solat. Jadi tuan imam yang dah batal boleh maklumkan saja, astagfirullah, mohon maaf saya dah batal, minta Haji Maskor gantikan. Haji Maskor pun, baiklah, batal Haji Maskor. Sebab apa? Sebab dia pergi sahut baiklah. Dia tak boleh bercakap sebab dia tengah sembahyang. Ya, adapun imam yang dah batal boleh bercakap. Ya, boleh bercakap. Macam mana Haji Maskor nak gantikan? Batal waktu sujud, Haji Maskor pun pelan-pelan merangkak ke depan. Batal kalau merangkak ke depan. Ya, maka penggantian mestilah dibuat di tempatnya sahaja. Sujud, Allahu Akbar, duduk antara dua sujud, Allahu Akbar, sujud semula, Allahu Akbar, tegak berdiri, baru bergerak ke depan. Ya, itulah penggantian imam kalau berlaku dalam keadaan sujud. Ya, maka pada ketika itu pengganti tidak dituntut untuk bergerak ke depan, sehinggalah dalam keadaan qiyam barulah bergerak ke hadapan. Baik. Ya, jadi mudah-mudahan kita dapat beza antara hadas dan khabas. Ya, kalau khabas, ya, kalau imam ada khabas, maka batal solat dan juga batal jemaah semuanya sekali di belakang. Maka wajib diganti dengan segera. Baik. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam tersebut dibimbing oleh malaikat Jibril. Tadi saya katakan, ya, dalam hadis sahih Bukhari, macam mana orang yang solatnya buruk sampai Nabi kita suruh ulang 3 kali. Selepas diulang 3 kali masih Nabi kita suruh solat, maka dia kata, saya dah tak mampu nak buat, ajarlah saya. Barulah Nabi kita ajar. Maka ulama mengatakan ilmu fardu ain ni kita kena datang serah diri kepada guru-guru untuk guru-guru bimbing kita. Ya, untuk para guru membimbing kita. Maka dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi kita menyerah diri pada malaikat Jibril untuk menjadi guru yang membimbing, sehingga kan setiap arahan arahan yang diberikan oleh Jibril, Nabi kita tak bantah. Muhammad berhenti solat, Muhammad jangan kau toleh, itu panggilan Yahudi, Nabi tak toleh. Muhammad jangan kau toleh, itu panggilan Nasrani, Nabi kita tak toleh. Muhammad hati-hati, inilah aduullah, iblis. Masya Allah. Maka pada ketika itu Nabi kita tidak menoleh. Ya, Muhammad nak tak saya ajarkan awak dengan satu doa yang kalau awak baca, ifrit yang sedang mengejar ini akan jatuh tersungkur di atas wajahnya. Maka Nabi kita katakan, bahkan ajarkan aku. Masya Allah. Itulah sifat seorang murid. Ya, kita duk belajar ni kat sekolah ni. Ya, kalau nak berkat hidup, kalau nak kekal ilmu, kalau nak jadi orang yang baik sungguh, macam doa ustaz kita tadi, ya muhawwilal ahwal, ya hawil ahwalana ila ahsanil hal. Ya, minta aslih kita lagi, minta Allah indahkan, elokkan akhlak kita. Letaklah, ya, ketaatan yang padu pada guru-guru, ya, pada guru-guru. Mungkin pada kita nampak Allah leceh lah, suruh buat macam ni, suruh buat macam ni. Tetapi tengoklah hikmah di sebaliknya. Besar, ya, hikmah di sebaliknya nanti yang akan terkesan dalam kehidupan kita dan keberkatan dalam hidup kita. Maka dalam perjalanan pada malam tersebut, Nabi kita dibimbing penuh oleh malaikat Jibril. Ya, dan baginda juga menunjukkan sifat seorang murid. Apa maksud murid? Murid itu orang yang berkehendak. Itulah murid. Ya, suruh baca buku tak nak, suruh dengar kuliah tak nak. Ya,
Suruh kita katakan baca Quran tak nak, perintah sembahyang sunat tak peduli. Itu bukan murid. Murid ni orang yang berkehendak, maka dia tunjuk sifat dia berkehendak. Berkehendak apa? Berkehendak kepada Allah. Sebab semua ilmu ni bawa kita kepada Allah. Guru-guru nak ajar, nak bimbing kita ni supaya kita jadi hamba Allah. Maka dengan sebab itulah kita kena letak diri kita jadi murid yang sungguh-sungguh, orang yang betul-betul berharap nanti suatu masa dia bukan hanya dapat kerja, dia bukan hanya jadi orang berjaya, dia bukan hanya jadi orang kaya, tetapi dia jadi hamba Allah, ya, yang Allah redha. Ya, asra bi 'abdi, kita baca ya ayat tadi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Maka Nabi Muhammad itulah contoh sebaik-baik hamba. Maka Nabi kita lah juga contoh sebaik-baik murid, ya, orang yang bersungguh nak dapat Allah dalam kehidupan dia. Maka belajarlah daripada peristiwa Isra' Mi'raj ni. Sebab Isra' Mi'raj ni lakaran perjalanan seorang hamba kepada Allah. Dan ya, bagaimana itulah gambaran tiap-tiap orang daripada kita. Sebab kita juga akan balik kepada Allah, ya. Maka tiap-tiap orang daripada kita perlukan guru yang membimbing. Maka berilah ketaatan yang penuh kepada guru-guru kita, dan jadilah murid yang sebenar-benar murid yang berkehendak, sehingga dia tak berat mulut untuk bertanya. Tengok bagaimana Nabi kita bertanya kepada Jibril, siapa itu ya Jibril? Kenapa begitu ya Jibril? Ya, apa pula itu ya Jibril? Siapa itu ya Jibril? Ya, bagaimana begini ya Jibril? Masya Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita sepanjang perjalanan pada malam tersebut. Nak ajar kepada kita, inilah contoh murid yang sebenar-benar murid. Murid yang tak berat lidah untuk bertanya. Sebab apa? As-su'alu miftahul ilm, ya. Bertanya itu adalah kunci kepada ilmu. Ya. Orang yang buruk sembahyangnya tadi, kalau daripada awal dia tanya, ya Rasulullah, salah kat mana? Ajarkan aku. Pasti lebih awal Nabi kita ajar dia. Tetapi sebab dia rasa dia pandai, dia tak tunjuk sifat murid, maka dia kena solat lagi, kena solat lagi, kena solat lagi. Sebab Nabi nak latih, nak ajar dia bahawa dia kena jadi seorang murid, barulah diajar. Ya, selama mana dia rasa dia pandai, dia takkan dapat. Maka sesudah 3 kali ya, dia buat salah, akhirnya dia kata, aku dah tak mampu ya Rasulullah, ajarkan aku. Maka Nabi pun ajar dia daripada takbiratul ihram sampai selesai solat, bagaimana perlakuan solat yang sebenar. Masya Allah. Ya, itu jelas sifat murid kena ada pada tiap-tiap orang daripada kita. Dalam perjalanan malam tersebut, malaikat Mikail turut menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi tidak disebutkan pun apakah peranan malaikat Mikail dalam perjalanan selain daripada teman. Sebelumnya, ya, malaikat Mikail bantu Jibril dalam pembedahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam perjalanan, malaikat Mikail tidak ada peranan pun kecuali sebagai teman. Maka kata Dr. Abdul Halim Mahmud, ya rahimahullahu ta'ala, kata beliau, Mikail pada malam itu merupakan contoh seorang sahabat setia dan teman sebenar. Tuan-tuan, teman kita yang sebenar ialah teman yang nak bantu kemajuan kita. Ya, bukan waktu pengajian teman yang ajak kita bersembang. Ya, itu dia nak ajak kita ke lembah, ya, kehinaan. Sebab tak jadi murid yang sebenar. Ya, nak jadi murid yang sebenar ni, teman tu juga tunjuk akhlak dia macam mana. Maka tak ada pun Mikail kata pada Nabi Muhammad, tak payah pergilah situ, tak best.
Ya, Jibril kata berhenti, Mikail kata tak payah berhenti, jalan saja. Tak ada macam tu. Maka perjalanan pada malam tersebut, malaikat Mikail adalah contoh sahabat setia, sahabat sejati yang kita kena pupuk diri kita jadi macam tu. Kita nak sahabat kita jadi soleh, kita bantu dia, bukan kita musnahkan dia. Bukan kita ajak dia kepada tempat-tempat yang tak baik. Bukan kita ajak dia kepada sikap-sikap dan perangai yang tidak baik. Ya, sebab kita nak jadi ya teman macam mana malaikat Mikail pada malam tersebut tidak langsung menghalang perjalanan Nabi kita, tidak langsung mengganggu ya matlamat dan tujuan Nabi kita. Maka begitulah ya dalam kita bersahabat, jangan sampai kita jadi ya perosak-perosak yang memusnahkan ataupun ya yang menyebabkan ya kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita tak dapat tujuan dia yang sebenar disebabkan terganggu dengan ya dengan gangguan-gangguan kita. Itu bukan contoh sahabat yang baik. Ya, itu bukan contoh sahabat yang baik. Maka Mikail pada malam tersebut menunjukkan sikap dan contoh sebagai seorang sahabat dan teman. Dan nak maklumkan juga bahawa kejayaan seseorang menuju Allah ni, kita perlu ada guru, kita perlu ada sahabat yang sehati sejiwa dengan kita. Kalau kita tak ada sahabat yang macam tu, sukarlah kita, kerana kita berdampingan dengan orang-orang yang akan ya mengganggu matlamat asal kehidupan kita untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu pengajaran-pengajaran yang kita dapat ya daripada peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian masya-Allah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengimamkan ya para nabi dan rasul di Baitul Maqdis. Itu gambaran kepimpinan yang sempurna. Seseorang itu ditampilkan ke depan menjadi pemimpin kerana kemuliaan dan juga kesempurnaan pribadi. Maka tidak ada yang lebih layak daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Dilebihkan Nabi kita daripada yang lain sampai Allah memuji akhlak dan kepribadian baginda. Maka orang yang baik akhlak, orang yang baik budi, orang inilah orang yang dikedepankan. Ya, apatah lagi mulia pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda dikedepankan untuk memimpin seluruh pemimpin-pemimpin umat manusia, yaitu nabi-nabi dan rasul yang lain. Yang berikutnya, dalam pertemuan Nabi kita dengan para nabi dan rasul, ya, langit pertama bertemu siapa? Adam. Langit kedua berjumpa siapa? Langit kedua Nabi Hud. Langit kedua Nabi Isa dan Yahya. Baik. Langit ketiga Nabi Yusuf alaihi salam. Langit keempat Nabi Idris alaihi salam. Ya. Langit yang kelima Nabi Allah Harun alaihi salam. Langit yang keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Macam mana kita nak mudah ingat? Ya, nak mudah ingat semua tu supaya sampai ke Nabi Ibrahim tu kita ingat. Tak adalah ya terteka-teka, tertukar-tukar. Yusuf langit kedua, Isa langit ketiga. Ya, macam mana? Baik. Jumpa dengan Nabi Adam, sebab Adam ni bapa jasad. Ya, Adam ni bapa jasad manusia. Jasad tanpa roh tidak akan hidup. Maka dengan sebab itu di langit kedua jumpa Nabi Isa. Sebab Isa itu Ruhullah gelarannya. Ya, sesudah ada roh barulah hidup. Hidup itu Yahya. Ya, Yahya itu hidup. Masya Allah. Jadi jasad bertemu roh maka hidup. Ya.
Maka sebab itu roh dengan kehidupan berada pada langit yang sama. Manusia sesudah ada jasad dan roh, barulah dikatakan ciptaan yang sempurna. Tanpa roh, kita umpama patung. Tanpa jasad, roh tidak boleh ditampilkan, tidak muncul. Maka kemunculan manusia yang dikatakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, apabila ada roh dan jasad, maka bertemulah di langit yang ketiga makhluk yang indah dan baik, yaitu Nabi Allah Yusuf alaihi salam, dengan simbol keindahan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Baik, manusia sesudah ada roh, sesudah ada jasad, dah indah ciptaannya, tetapi kalau bodoh, tak ada mulianya juga. Maka dengan sebab itu langit keempat dia jumpa siapa? Nabi Idris. Idris maksudnya belajar. Idris belajar. Maka kena belajar. Dapat ilmu. Dengan ilmu baru ada kemuliaan. Masya Allah. Sesudah belajar dan ada ilmu, maka bertemulah dengan Nabi Harun alaihi salam, kerana dia hamba Allah yang dihormati. Nabi Harun ni gelaran dia hamba Allah yang dihormati. Masya Allah. Maka seseorang itu terhormat kerana ilmu, kerana ilmunya, sehinggalah jadi orang bertakwa, jadi orang yang mulia, semua kerana ilmu. Baik, sesudah jadi orang yang dihormati, barulah layak untuk dipanggil berbual-bual dengan Allah. Maka bertemulah dengan Nabi Musa, kalimullah, orang yang berbual dengan Allah. Sesudah berbual-bual, barulah ada keakraban. Maka bila akrab, jadilah khalil, teman akrab. Maka khalilullah di langit yang ketujuh. Sesudah jadi khalil, barulah jadi kekasih. Maka dengan sebab itu Nabi Muhammad Habibullah. Itu tingkatan-tingkatan dia, daripada jasad kepada ruh dan hidup, kemudian indah ciptaan, kemudian ilmu, kemudian jadi orang yang dimuliakan, akhirnya jadi kalimullah, akhirnya khalilullah, dan terakhirnya lebih tinggi lagi, yaitu Habibullah. Kalau macam tu, insya-Allah kita tak akan lupa tingkatan-tingkatan langit tadi itu, dan juga siapa yang ditemui. Dalam pertemuan pada malam tersebut, dalam pertemuan pada malam tersebut, itu Allah rakamkan kepada kita bagaimana pertemuan-pertemuan orang-orang saleh. Nabi kita penghulu orang saleh, dan para nabi dan rasul juga merupakan ketua kepada orang-orang saleh di zaman mereka. Maka dalam kejadian malam tersebut ditunjukkan kepada kita bagaimana akhlak dan kepribadian orang-orang saleh. Orang-orang saleh ni bila berjumpa menggunakan bahasa-bahasa yang baik, disantuni dengan doa dan ucapan-ucapan selamat. Maka begitulah akhlak yang sepatutnya kita bila bertemu orang-orang saleh. Dalam hadis Nabi kita katakan, seburuk-buruk manusia orang yang ditinggalkan oleh orang lain kerana jahat mulutnya. Ada dalam Sunan Tirmizi hadis tersebut. Seburuk-buruk manusia orang yang ditinggalkan oleh orang lain kerana buruk mulutnya. Kita bukan tak nak jumpa dia, tapi kalau jumpa kita rasa segan dan malu. Ustaz, daripada jauh panggil. Hidup lagi ingatkan dah mampus. La ilaha illallah, tak jumpa pun tak apa kalau macam tu. Segan kita, semua orang tengok. Cara sapaan yang macam tu kita rasa segan. Itu maksud buruk mulut. Maka tengok macam mana akhlak pertemuan orang-orang saleh. Mereka saat bertemu masing-masing dengan ucapan-ucapan yang baik, masing-masing dengan doa-doa dan nasihat. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Musa berapa kali nasihati Nabi kita. Nabi Ibrahim juga menasihati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
kita patutnya terima kasih lebih pada Nabi Ibrahim, pada Nabi Musa. Sebab Nabi Musa yang minta Nabi kita supaya minta dikurangkan 50 waktu solat sampai jadi 5, tetapi pahala tetap 50. Ya, pahala tetap 50. Masya Allah. Kalaulah kita sekarang ni wajib solat 50 waktu, rasanya memang tak ada kerja lain dah kita. Ya. Duduk di tempat solat ajalah. Ya, disebabkan apa? Ya, kejap solat 50 waktu. Ya, tetapi dikurangkan jadi 5, pahala tetap 50. Kita patut terima kasih banyak pada Nabi Musa. Tapi kenapa pula Nabi Ibrahim yang kita sebut dalam sembahyang? Kenapa tak sebut Nabi Musa? Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kenapa tak baca kama sallaita ala Musa? Ya. Kenapa dengan Nabi Ibrahim pula yang kita sebut di dalam solat? Ya, sebab dalam banyak-banyak nabi dan rasul yang Nabi kita temui pada malam tersebut, hanya Nabi Ibrahim yang kirim salam kepada kita. Ya Muhammad, aqri ummataka minnis salam. Wahai Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umat kamu. Ya, dalam banyak-banyak nabi yang jumpa malam tu, hanya Nabi Ibrahim yang kirim salam pada kita. Maka dengan sebab itu dijadikan di dalam syariat solat kita mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Selawat dan salam pada Nabi Ibrahim sebagai jawapan balas ucapan salam Nabi Ibrahim kepada kita. Ya. Dan bila kita sebut Nabi Ibrahim, ia merangkumi Nabi Musa juga. Sebab nabi-nabi selepas Nabi Ibrahim semuanya zuriat Nabi Ibrahim. Maka bila kita berselawat kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, termasuklah Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Ya, itu hikmah dia. Apabila kenapa dengan selawat kita sebut nama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, kata para ulama, disebabkan pada malam tersebut hanya Nabi Ibrahim saja yang berkirim salam kepada kita. Ya, dan ya dianugerahkan pada Nabi kita pada malam tersebut ya beberapa anugerah yang besar. Yang pertama, sembahyang 5 waktu. Yang kedua ialah nurain. Ya, nurain. Ibshir bin nurain, bergembiralah wahai Muhammad dengan 2 nur, 2 cahaya. Ya, nur yang pertama ialah surah Al-Fatihah. Juga diberikan pada Nabi kita, diistiharkan penganugerahannya, dan aku berikan kepada kamu sab'ul masani yang tak pernah aku berikan kepada mana-mana Nabi sebelum kamu, wahai Muhammad. Ya, dan surah Fatihah ini juga surah yang wajib kita baca dalam solat. Yang kedua ialah nur, yang kedua ialah surah Al-Baqarah. Ya, surah Baqarah, ya, ayat akhir daripada surah Al-Baqarah bermula pada ayat amanar rasul sampailah fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, itulah 2 nur. Dan 2 nur ni Nabi kita pesan apa? Nabi pesan suruh baca tiap-tiap malam sebelum tidur. Sebab apa Nabi tak pesan supaya baca siang? Ya, boleh aja baca siang, boleh aja baca lepas asar, tapi yang ni khusus Nabi pesan supaya baca sebelum tidur. Ya, nurain ni, surah Fatihah, surah Baqarah. Kerana inilah prinsip hidup seorang mukmin. Ya, prinsip hidup seorang mukmin. Kenapa baca malam? Sebab nak ingatkan kepada otak kita jangan padam memori penting ini. Ya, orang-orang biologi dia buat kajian. Otak kita ni pada waktu malam dia akan padam semua fail-fail yang tak penting. Siang hari bergaduh, malam tidur, esok dah baik dah. Sebab apa? Yang bergaduh tu dia tinggal, dia padam semua dah. Ya, memori yang tak baik semua dipadam. Ya, maka dengan sebab itulah bila ya orang-orang biologi dia buat kajian pada otak manusia. Sebab apa Nabi Muhammad pesan umat dia baca ayat ni tiap-tiap malam?
Oh, rupa-rupanya para sahabat yang baca bukan baca saja, tapi dia tahu itulah ikrar hidup seorang mukmin. Maka tiap-tiap malam dia berikrar, dia ingatkan otak dia, yang ni prinsip hidup aku, jangan padam. Ya, jangan padam. Dia ingatkan otak dia. Maka begitulah juga kita semua kalau nak ingat apa yang kita belajar, ya. Tiap-tiap malam yang ada prep tu, ya, wadan-wadan duk halau pergi masuk prep tu, ya. Perkara pertama sekali, buka balik buku yang kita dah belajar siang tadi. Buka, tengok balik satu helai demi satu helai yang guru-guru ajar kita siang tadi. Sebab apa? Sebab malam ni waktu kita tidur, otak kita dia akan proses, dia akan padam mana yang tak penting, kecuali yang kita ingatkan dia jangan padam. Ya, yang kita ingatkan dia jangan padam. Ya, maka bila kita baca balik, ya, insya-Allah memori itu akan kekal lama dalam ingatan kita. Itu rahsia kecemerlangan, ya, orang-orang yang bijak, masya-Allah, ya. Mereka bijak mengambil peluang daripada apa yang Nabi pesan kepada sahabat. Orang buat kajian pada otak manusia, oh patutlah Nabi Muhammad pesan supaya baca tiap-tiap malam. Rupanya ni prinsip hidup seorang mukmin yang tak boleh dia lupakan, yang tak boleh dia tinggalkan. Maka begitulah juga apa juga yang kita nak ingat, yang kita dah lalui seharian, bacalah balik pada malam hari. InsyaAllah otak kita dia tak akan padam memori tersebut. Ya, itu hikmah-hikmah besar ilmu daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ya, jadi saya rasa dah berpanjangan dah kuliah kita ni, cukup dah dekat tu. Ya, cukup dah setakat itu. Mudah-mudahan ya beberapa kita katakan ya buah-buah penting yang kita sampaikan tadi jadi ya ingatan pada kita, segar ya dalam kehidupan kita. Penting sekali ya rujuk balik dua nur tadi, ya, hafal sungguh-sungguh, faham sungguh-sungguh, minta guru-guru kita terangkan sungguh-sungguh dua nur ni, sebab yang inilah yang kita nak pegang seumur hidup sebagai prinsip kehidupan mukmin. Wallahu a'lam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul